Ada makna lah macam kita solat tu ada makna. Kalau dulu just for the sake solat dah. Online sangatlah terbaik. Sebab bagi saya lah, saya boleh handle mak saya tak payah keluar. Sekarang saya bawa handphone tolak dekat kerusi roda dia. Saya maknanya follow je. Boleh tengok ulangan ya. Ya betul, terbaik Ustaz online. Memanglah ada beza, memang ada beza. Dia punya pengisian tu lain. Ada makna lah macam kita solat tu ada makna. Kalau dulu just for the sake solat dah. Macam ni sekarang solat. Bila nak solat ni nak bertemu kekasih kita. Jadi macam kita nak smart lah, nak bersih. Macam tu lah. Berterima kasih Ustaz, saya tak tahu dah cakap. Sedih. Sangat powerful lah Ustaz. Very powerful dan saya Allahu Akbar, berterima kasih Ustaz. Allah menghantar Ustaz kepada saya. Kalau tak ada Ustaz punya bimbingan tu macam tak bermakna lah hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang berlalu dalam hidupnya kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang, 1443 Hijrah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan, zakat, puasa, dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini, mutaqabbala. Mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin. Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, yang tak dapat tidak kita bersama-sama setiap pagi dalam hashtag Santapan Rohani dalam bicara kitab nasihat-nasihat bagi calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hari ini kita bersambung tuan-tuan satu nasihat yang kita dengar daripada baginda Nabi SAW, yang mudah-mudahan tuan-tuan bila mana bermula esok, dia besok ada tarikh keramat. Apa dia? Bermulanya PKP. Jadi bila mana esok bermulanya PKP tuan-tuan, dan ada setengah daripada sektor, ada setengah daripada syarikat, maka mereka bermula bekerja daripada rumah. Jadi saya rasa nasihat yang akan didatangkan oleh baginda Nabi SAW ini satu nasihat yang saya rasa bukan sahaja terlalu penting, bahkan perlu kita amalkan bila mana kita berada di rumah dan walau di mana saja kita berada. Cuma tuan-tuan, bila waktu PKP ni dan bila mana kita berada di rumah ni, masanya terlalu banyak. Jadi ujian kita dengan telefon, dengan gadget, dengan Facebook dan sebagainya, ujian kita, masa kita untuk bersama dengan benda-benda ni kadang-kadang terlalu banyak. Jadi, saya rasa wajar hari ini kita mendengar nasihat ini tuan-tuan. Untuk apa? Kita bersedia untuk memperbanyakkan berdiam diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Jadi, insyaAllah pada hari ini kita akan mendengar satu nasihat. Tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Agar kalau tuan-tuan tak mampu nak sampaikan maklumat ni kepada orang yang anda sayang, anda tak mampu nak didik mereka, anda tak mampu nak ajar mereka, why not? Kenapa tidak? Kalian share live ini sebanyak yang mungkin. Agar sampai ke hati-hati orang yang anda sayang, supaya apa? Bersamaannya ilmu, bersamaannya kefahaman, dan bersamaannya tindakan. Jadi tajuk kita pada hari ini, tulis di ruangan komen, 4 keutamaan diam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari ini kita akan mendengar isu ataupun masalah yang sering berlaku pada hidupnya kita, dan ini jalan keluar. Dan kadang-kadang suami isteri berentakan, rumah tangga bergelora dan sebagainya. Khusus di Selangor ni, perceraian antara yang tertinggi. Antaranya ni, jalan ni mereka tak jumpa. Kalau jumpa jalan ni, tuan-tuan tak rugi pun. Baik, apa dia? Tulis, iaitu 4 keutamaan diam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin was-sumtu afdalu. Sudah. 1. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-sumtu afdalu. 2. Was-sawmu junnatun minan nari was-sumtu afdalu. 3. Wal jihadu sanamuddin was-sumtu afdalu. 4. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya yakin bagi tuan-tuan yang baru first time dengar hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, tuan-tuan akan terkejut dan tuan-tuan tak percaya. Tulis di ruangan komen, 4 lawan 1. Ini antara kepelikan yang berlaku, menang yang 1 ni. Tulis 4 lawan 1, tapi tuan-tuan, kalau 1 ni kita buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka lebih afdal daripada 4 perkara tadi. Maknanya 4 lawan 1, yang menang apa dia? 1. Baik. Tulis di ruangan komen. Yang pertama, as-salatu imaduddin. Sabda Nabi SAW, solat itu tiang agama. Was-sumtu afdalu. Walhal, ada kalau kita belajar bahasa Arab, waw ni nama dia waw lil haliyah, walhal. Bermakna semayang ni benda utama dah. Tapi dalam waktu keadaan itu, was-sumtu afdalu. Berdiam diri itu lebih afdal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita buat program, kita belajar macam mana cara nak pertingkatkan solat, macam mana cara nak pertingkatkan kualiti solat, pertingkatkan kefahaman solat, pertingkatkan gerak kerja atau teknikal solat. Tetapi dalam waktu yang sama tuan-tuan, berdiam diri itu lebih afdal. Baik. Berkata syarih, agama tidak akan berdiri tanpa solat. Betul? Baru pagi tadi saya ada terbaca waktu scroll Facebook tuan-tuan. Waktu scroll Facebook, ada satu orang ni berlatah. Betul, latahan dia betul. Dia kata apa? Fatah Amin yang tak pernah tinggal solat tu, orang viralkan. Sedang benda tu benda wajib. Walhal, berapa ramai umat Islam yang tak solat, tak nak diviralkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia dah terbalik. Fatah Amin yang tak tinggal solat tu orang duk viralkan. Sedangkan umat Islam yang wajib solat, yang tak solat berapa ramai yang kita tak viralkan. Betul ke betul? Inilah dunia yang berlaku pada ketika ini, pada hari ini dalam hidupnya kita. Baik. Jadi, baguslah Fatah Amin tak tinggal solat. Benda tu wajib. Benda tu wajib. Agama tidak akan berdiri tanpa solat. Seperti tidak akan berdiri satu rumah tanpa disertai tiang-tiangnya. Solat sebagai bukti sebenar dari sifat kehambaan dalam menunaikan hak ketuhanan. Sedangkan seluruh ibadah itu justru merupakan sarana atau wasilah
menuju substansi pengabdian yang sebenarnya. Tetapi, tengok dah, walaupun dia kata solat tu penting, solat tu tiang agama, solat tu lah tempat bergantung bagi segalanya amalan, segala amalan akan menjadi sia-sia kalau tak ada solat. Tetapi, tentang diam itu lebih utama daripada solat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ingat dah, banyakkan berdiam diri lebih besar daripada solat. Sebab apa? Simple sahaja. Solat tu akan rosak bila mana lidah. Contoh, kan kita belajar sabda Nabi SAW, bermula mengadu domba, umpat mengupat, keji mengeji, ibarat bara api yang akan memamah amalan. Kita semayang tonggak-tonggik bagus dah, tapi tak jaga lidah, tak banyak berdiam tuan-tuan, habis hangus. Bara ni tak nampak, sedar-sedar jadi abu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis hadis ni. Nabi pernah bersabda, as-sumtu arfa'ul ibadah. Rawahu Dailami an Abi Hurairah. Tulis. Nabi bersabda, as-sumtu, bermula diam itu ibadah yang tertinggi. Allah, ibadah yang tertinggi, diam. Diam je. Persekitaran antara anak dan bapa, diam, tu je jalan dia. Pergaduhan antara majikan dan tetangga, pekerja, staf, diam. Tuan-tuan, diam juga satu solusi. Bukan bermakna diam itu bukan jawapan. Ini kesilapan yang berlaku pada minda kita. Ustaz, saya nak juga tegakkan benang yang basah. Masalah. Saya nak juga tegakkan benda betul. Tapi tengoklah situasi. Kadang-kadang tuan-tuan, diam tu lebih menang. Diam tu lebih menang. Jadi sabda Nabi, as-sumtu arfa'ul ibadah. Bermula berdiam itu terlebih tinggi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Bila sebut diam tuan-tuan, saya nak syarah sedikit daripada apa yang telah disarankan oleh musannif kita pada hari ini. Diam ni, tulis. Paling tidak pun diam tu ada 4. Ni ilmu tambahan ni. Ilmu tambahan. Saya bagi 2 je. Lagi 2 saya sambung nanti dalam program ICS. Tak. InsyaAllah. Saya bagi semua lah. Dia basic. Bila sebut diam, diam ni 4 keadaan. Pertama, akal. Ada 4 tuan-tuan, akal kita kena diam. Bukan sentiasa kena berfikir. Walaupun sifat otak itu sentiasa tafakur, namun kadang-kadang ada setengah perkara kita berdiam juga satu solusi. Yang kedua, diam yang asasi lidah. Yang ni semua dah faham. Cakap benda yang perlu dan tinggalkan benda yang tak perlu. As-sumtu arfa'ul ibadah. Bermula berdiam itu setinggi-tinggi ibadah. 2. Yang ketiga, bila sebut diam, ni. Tuan-tuan, ni diam, sungguh diam. Jangan gatal-gatal nak share, gatal-gatal nak tekan, gatal-gatal nak scroll, benda yang tidak berfaedah, benda yang tidak sepatutnya, banyakkan berdiam. Bermakna kita gunakan dia pada kepentingan. Benda yang penting, benda yang perlu, bagi dia berjalan. Benda tak perlu, diam. Kita baca nak share ke tidak ni, gatal tangan, kena diam. Yang keempat, bila sebut diam itu, hati. Baik sangka kepada Allah, diam. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih praktikal, hari ni saya beri modul sahaja. Otak, ada part kita kena gunakan dia, ada part kita kena diam. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, anggota, jari, kaki, khususnya tangan, jari. Yang keempat, hati. Kalau tuan-tuan nak belajar lebih detail, nanti dalam program interaktif Cinta Solat yang akan berlangsung hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seminggu kita belajar. Jangan risau tuan-tuan. InsyaAllah program tu kami susun jadual dengan lancar agar tuan-tuan tak stres untuk belajar. Dan boleh jadi terdapat beberapa perubahan yang saya akan buat pada kali ini sebab saya lebih mementingkan teknikal, praktikal daripada kepahaman. Belajar begitu banyak kalau tak tahu nak buat, kalau tak buat
tuan-tuan, ROI, return on investment dia tak mencapai kepada maksud yang dikehendaki. Jelas ke jelas? Dah. Jadi macam mana ustaz nak belajar hati ni diam? Kita belajar nanti dalam program interaktif Cinta Solat. Jadi saya jemput tuan-tuan kalau nak daftar, masih lagi pendaftaran masih lagi dibuka. Sebab kami akan tutup besok lusa tuan-tuan dah. Sebab ICS ni ada penghapusan, ada buku yang kami berikan. Jadi kalau tuan-tuan lambat daftar, bermakna buku lambat sampai. Tuan-tuan tak dapat belajar dengan secara lebih sistematik. Habis soalan yang pertama, permasalahan yang pertama. Baik. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wasumtu afdalu. Tulis. Dah. Siapa yang buat ni pada bulan Ramadan bagus. Tapi jangan lupa ada benda yang lebih bagus. Sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Tetapi berdiam itu lebih afdal. Allah. Tuan-tuan, bersedekah ni dapat memadamkan kemurkaan daripada Allah. Bersedekah ni dapat memadamkan kemarahan daripada Allah. Bersedekah ni dapat menutup yang dikatakan ghadab, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di sebalik bersedekah itu ada yang benda lebih afdal. Apa dia? Berdiam. Sama ada berdiam tu sebelum, tak payah nak bagi tahu orang, atau semasa atau selepas. Dan bila sebut berdiam ni tuan-tuan, kita boleh kaitkan dia sama ada dengan benda kita nak bicarakan atau benda lain. Cuma yang dipahami daripada konteks hadis Nabi SAW, dia bukan menghuraikan kepada benda tu. Dia nak cerita kelebihan berdiam diri. Kelebihan berdiam diri. Dan tuan-tuan boleh mengiyakan pada kehidupan tuan-tuan. Kadang-kadang berdiam ni banyak masalah boleh selesai. Betul ke betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahan. Diam. Tak perlu menjawab. Kadang-kadang banyak masalah kita boleh selesai. Sebab apa? Bila jawab, dia lagi panjang. Lagi panjang. Nafsu pula masuk. Dan akal pula dia potong jalan. Syaitan pula dia carilah idea. Macam mana nak benda tu bagi panjang lebar. Akhir sekali, benda yang baik jadi tak baik. Betul ke betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tentang diam yang lebih utama daripada sedekah. Ada dalil tak? Ada. Tulis dalil ni. Tulis. Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim, bersabda, As-sumtu zainun lil alimi wasitrun lil jahili. Rawahu Abu Syekh Anil Mihraz. Baik. Sabda Nabi SAW, tulis di ruangan komen. Bagi tuan-tuan yang sedang driving, tak payah tulis lah. Bagi yang tak buat apa tu, tulis. Supaya sahabat lain boleh copy and paste. Diam itu hiasan bagi orang yang alim. Dan penutup tabir bagi orang yang bodoh. Hadis dirawikan Abu Syekh daripada Al-Mihrazi. Apa dia? Diam itu hiasan bagi orang alim. Dan penutup yang ditabir bagi orang yang bodoh. Maknanya begini tuan-tuan. Maknanya begini. Seseorang itu, kita takkan tahu dia cerdik ke bodoh selagi mana dia berdiam. Seseorang itu, kita takkan detect. Kita takkan tahu dia cerdik ke bodoh selagi mana dia berdiam. Tetapi kalau dia buka mulut, kalau betul dia alim, mudah-mudahan dengan diam itu menjadi perhiasan bagi diri dia. Hiasan. Kecantikan adab dia. Tapi tuan-tuan, bila dia buka je mulut, kadang-kadang, bodoh rupa dia ni. Baru tanda nyata. Sebab itu, maaflah nak sebut secara direct. Kalau kita, maaf tuan-tuan kalau kita sangka kita ni bodoh, sayalah. Kalau kita perasan kita ni bodoh, bagi nak menutup kebodohan itu, banyakkan berdiam diri. Itu lebih baik.
Tak perlu nak melatah. Sebab tu PKP besok akan bermula. Banyak sektor akan bekerja daripada rumah. Ujian kalian ialah dengan Facebook dan dengan alam maya dan sebagainya. Tak perlu melatah atas benda yang kita tak tahu. Takut nyata kebodohan kita. Sebagai contoh. Ada satu ustaz tu. Biarlah saya tak nak sebut nama dia. InsyaAllah kalau sampai dekat wall tuan-tuan dapat bernilai. Ni satu ustaz ni tuan-tuan, dia nak cerita tafsir Al-Quran. Dia bawa ayat Quran, afala yatadabbaru. Afala yatadabbaru. Lepas tu dia kata, tadabbur itu datang daripada perkataan ad-duburu, ad-dubur. Bahasa Arab lah. Tuan-tuan, kalau dia diam, Allahu Akbar. Dia takkan merosakkan agama. Bila dia bercakap je benda dia tak erti, jahilnya, bodohnya. Tu bahasa saya lah. Nyata kejahilan, nyata kebodohan. Tuan-tuan, yatadabbaru daripada perkataan tadabbur. Tadabbur, kalau kita belajar bahasa Arab, datangnya kalimat daripada dabara. Dabara. Bukan dubura. Bukan dubur. Dah jaga, sebab tu kena mengaji. Jangan jadikan Facebook sebagai ilmu semata-mata. Belajar dekat YouTube jadi ustaz. Belajar dekat WhatsApp jadi ustaz. Belajar dekat Google jadi ustaz. Rosak agama. Baik berdiam diri. Maknanya, kalau dia berdiam, tuan-tuan orang tak kata apa pun. Nyatalah kejahilan, tak nyata kebodohan. Tak nyata kepandaian, tak nyata kebodohan. Bila bercakap je, dia kata yatadabbarun. Datang daripada perkataan ad-dubur. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jahilnya engkau dalam bahasa Arab. Belajarlah. Belajarlah. Sekurang-kurangnya orang tak kata kita bodoh. Faham ke faham? Jadi maknanya apa? Yang kita faham daripada hadis Nabi tadi, sedekah ni afdal. Tapi berdiam diri itu terlebih afdal. Maknanya tuan-tuan begini. Cuba saya nak tuan salin nota ni. Kalau tuan-tuan nak belajar praktikal, maaf saya ni kalau saya baca kitab, saya lebih more kepada praktikal. Macam mana saya nak mempraktikkan benda itu. Bagi tuan-tuan yang biasa dengan saya dalam program khatam kitab. Khatam kitab ni apa? Satu program yang saya buat selama setahun. Siapa nak tahu maklumat berkenaan khatam kitab? Tak payahlah. Saya tak buka lagi tuan-tuan, tunggu bulan 12 nanti. Sebab intake-nya bulan 12, pengajiannya bulan 1 Januari 2022. Di mana saya buat satu event, satu program, belajar kitab sampai khatam daripada kulit ke kulit. Syukur, Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan saya yang jahil ni tuan-tuan. Sekarang ni kami dah ada sampai KK yang ketiga, khatam kitab 3. Bermakna hampir belasan kitab kami dah belajar. Secara online. Online. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, macam mana cara saya mengajar, kalau khatam kitab tu belajar kitab daripada A to Z lah sampai habis. Saya belajar, apa yang saya boleh bantu peserta ialah macam mana setiap perkataan itu, macam mana setiap apa yang kita belajar itu, kita nak convert ia kepada tindakan. Maka, saya nak tulis. Hari ni, dengar dah. Tuan-tuan nilai berapa banyak sedekah tuan-tuan. Lepas tu cuba compare. Adakah diamnya aku lebih banyak daripada sedekah? Yang ni susah sikit nak nilai ni. Dan supaya apa? Supaya kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Engkau dah sedekah. Contohlah kau sedekah sebulan, bulan Ramadan baru ni RM1,000. Dan ialah campur dekat surau tu bagi 50. Tapi tuan-tuan dah peruntukkan Ramadan baru-baru ni RM1,000. Adakah aku berdiam 1,000 kali? Tuan-tuan tak pernah tulis kan? Termasuk saya juga tak pernah tulis. Tapi maknanya kita belajarlah. Kita belajar, cuba berubah. Kalau kita sedekah 500, adakah diam kita melebihi daripada 500 kali dengan apa yang aku sedekah? Barulah menjadikan timbangan neraca itu lebih. Sebab kata Nabi, sedekah itu dapat menggugurkan kemarahan daripada Allah. Tetapi berdiam lebih besar daripada itu. Diamnya akal, diamnya anggota, diamnya lidah,
diamnya hati. Jelas ke jelas? Dah. Belajarlah buat benda ni. Dan insyaAllah dalam program interaktif Cinta Solat, dalam program ICS, saya akan lebih banyakkan benda-benda begini. Kita praktikal, kita salin nota, kita buat numbers. Sebab kalau belajar sirah tuan-tuan, Allah Ta'ala pun menggunakan numbers sebagai pengajian dia. Dijadikan fi sittati ayyam. Allah Ta'ala buat bumi dan langit 6 hari. Kan? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ada 7 pintu syurga, ada 8 pintu neraka. Contoh. Jadi, kalau kita belajar sirah, belajar akidah, belajar tauhid, Allah Ta'ala pun present benda-benda dengan numbers. Sebab tu, tengoklah ICS pada kali ini, banyak lagi perubahan akan berlaku, tuan-tuan. Macam mana saya nak dekatkan tuan-tuan dengan numbers supaya kita makin jelas. Dan inilah tahap aku hari ini. Mana yang aku nak capai? Ke mana lagi yang aku nak pergi? Kalian jelas ke jelas ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Syuk Ahmad. Allah, banyak sangat star tu. Bukan untuk saya dah. Star itu untuk ilmu yang sedang dibicarakan sekarang. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Oh, yang ni bagus ni. Tulis. Yang sedang berpuasa pada hari ini, dengar kata Nabi SAW. Wasawmu junnatun minan nari wasumtu afdalu. Tulis di ruangan komen poin yang ketiga. Tak sempat tulis tak apa. Nanti bila habis live, admin saya akan buatkan quote cantik-cantik. Tolong share benda tu. Itu sahaja. Yang ketiga apa dia? Bermula puasa itu benteng bagi neraka. Wasaumu junnatun minan nari. Puasa itu benteng daripada api neraka. Tapi wasumtu afdalu. Mendiamkan diri lebih afdal daripada itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berdiam diri lebih afdal. Dapat? Banyakkan berdiam diri lebih afdal. Maknanya apa? Tahniah bagi tuan-tuan sedang berpuasa pada hari ini. Bagus. Tetapi bila mana kita berdiam itu akhlak. Kata Nabi SAW, berkaitan dengan diam lebih utama daripada puasa. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, as-sumtu sayyidul akhlaqi. Puasa ni, dia tak nampak akhlak dia. Melainkan dia mengaku. Betul ke betul? Puasa ni, dia tak nampak. Selagi mana tiada pengakuan. Jom makan. Saya puasa hari ni. Oh, puasa. Bermakna baru nampak. Betul? Oh, bagus. Apa yang kau buat hari ni? Jinnatun. Junnatun minan nar. Penghalang daripada api neraka. Tapi tuan-tuan, mulut tak berhenti cakap bobe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak puas hati, ni tak puas hati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cuba belajar. Setiap perkara ada ahli dia. Serah kepada ahli. Cuba belajar kalimat itu. Allah Ta'ala pun mengajar kita, alhamdulillah, afwan. Fas'alu ala ahla zikr. Fas'alu, tanyalah kamu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Akan ahlinya kalau kamu tak tahu. Tuan-tuan, benda dunia ni ada ahli dia. Benda akhirat ada ahli dia. Jadi, saya nasihatkan circle saya, termasuk diri saya sendiri, tuan-tuan. Benda yang bukan daripada ahlinya, tak sahlah kita duk sebar lebat. Tak payah. Sebab tu tadi betul kata Nabi. Bermula berdiam itu perhiasan bagi orang alim dan benteng bagi orang jahil. Kita diam, orang tak tahu kita cerdik politik ke tidak, faham ilmu semasa ke tidak. Tapi kalau kita mula bercakap, bodoh rupa dia tu, tak reti apa pun. Kan baik kita benteng diri kita dengan berdiam. Jadi begitulah sabda Nabi. As-sumtu sayyidul akhlaq. Berpuasa itu dia penghulu bagi segala akhlak. Afwan, berdiam diri itu penghulu bagi segala akhlak. Maknanya apa? Kalau dia berpuasa dan dia berdiam, diam tu nampak. Kan? Puasa tak nampak. Puasa tak nampak. Berdiam nampak. Jadi, berdiam itu lebih utama daripada puasa. Waktu yang sama, bukan suruh meninggalkan puasa. Tapi nak dipahamkan besarnya fadilat memperbanyakkan berdiam.
Dan saya ulang balik bagi tuan-tuan yang baru masuk live, dan dalam konteks berdiam, sama ada berdiamnya lidah, yang ni yang basic, atau berdiamnya akal pada tempat yang tak sepatutnya, berdiamnya jari, dan tak payah nak gatal-gatal, nak tekan belaka, nak share belaka, berdiamnya hati, bukan pada tempat yang sepatutnya. Pada tempat yang perlu kita tadabbur, tadabbur. Pada tempat yang perlu kita baik sangka, baik sangka. Pada tempat yang perlu kita diam, berzikir. Sudah. Tak perlu ambil tahulah, tak usah fikirlah benda yang bukan kerja kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, dengar dah? Dalam hadis tersebut, dapat disimpulkan bahawa diam daripada perkara yang tidak ada pahalanya adalah pimpinan akhlak mulia. Kerana ia dapat menyelamatkan pelakunya daripada ghibah, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Adapun memperbanyakkan baca Al-Quran mendatangkan pahala, zikir, dan sudah pasti ia lebih utama daripada diam. Tetapi jihad itu adalah puncak agama, namun diam lebih utama. Dan akhir sekali yang keempat, nak masuk ni. Wal jihadu sanamuddin wasumtu afdalu. Tulis poin yang akhir sekali, jihad itu puncak bagi agama. Jihad puncak bagi agama, wasumtu afdalu, dan berpuasa dan berdiam diri itu lebih afdal daripada berjihad. Dia bukan nak cerita jihad tu tak power. Ada benda yang lagi power kalau kita tak pergi berjihad. Maknanya berdiam. Dah. Sebab tuan-tuan akhir zaman ni, benda yang saya rasa ayat ni begitu tepat kita sebarkan pada hari ni. Cuba share tuan-tuan, like, tag nama orang yang anda sayang, belanja love sikit. Belanja love dengan niat tuan-tuan tekan love bukan untuk saya. Hantarkan kepada hati-hati orang yang anda sayang. Hantarkan kepada hati-hati orang yang anda nak mereka dengar benda ini. Hantarlah benda tu kepada minda, kepada mind mereka yang tuan-tuan harap, yang tuan-tuan nak mereka tahu benda ni. Tuan-tuan, akhir zaman ni zaman fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Dan kadang-kadang fitnah itu bermula daripada lidah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Betul ke betul? Dah? Zaman fitnah akhir zaman ni, fitnah, semua fitnah tu, fitnah ni, fitnah. Bermula daripada dalam kekeluargaan sendiri, dalam pasangan sendiri, dalam organisasi, sehingga sampai kementerian, kenegaraan, semua ni akhir zaman fitnah. Betul dia kata. Jihad itu, apa dia? Sanamuddin, puncak bagi agama. Wasuntu afdalu. Tetapi berdiam itu lebih afdal daripada berjihad. Maknanya, walaupun kita keluarkan RM10 infak untuk Palestin, bagus, termasuk daripada sebahagian jihad. Tapi kita hancurkan RM10 itu dengan bagi tahu orang lain. Tak guna. Dah? Facebook. Update. Kalau dia dengar update, untuk orang lain ikut, ala kulli hal boleh diterima. Tapi ada pada hati kadang-kadang nak tunjuk. Habis. Maka, berceritakan berkenaan jihad lebih utama, berdiam diri lebih utama daripada jihad. Dah? Nabi SAW ada bersabda, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, namun sedikit orang melakukannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia sikit tu? Tuan-tuan lah. Saya lah. Kamilah yang belajar pada hari ini. Ni kata Nabi. Diam itu hikmah. Diamnya hikmah yang besar, tuan-tuan. Tapi ingat, namun sedikit orang yang melakukannya. Mudah-mudahan, ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi SAW, kemuliaan yang diberikan ke atas Nabi. Ya Allah, kau jadikan kami termasuk daripada qalil. Kau jadikan anak-anak kami, suami kami, isteri kami, ayah-ayah kami termasuk daripada golongan qalilun, yang sedikit tu. Sebab kata Nabi, sikit sangat orang yang buat. Amin ya rabbal alamin. Kau pilih kami ya Allah dengan keberkatan, kemuliaan. Kau pilih kami untuk mendengar santapan rohani pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Menceritakan berkenaan kelebihan berdiam ni, tuan-tuan.
ada sebuah syair akhir sekali. Boleh sikit lagi? Boleh. Dah sementara tuan-tuan nak daftar ICS lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ICS ni ialah satu program yang agak advance. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak mampu nak join ICS, saya nasihatkan join NBS dahulu. Nak baiki solat. Sebab dia bedanya, NBS ni satu program yang ubah mindset tuan-tuan. Dia betulkan otak dulu. Macam mana tuan-tuan nak kaitkan solat dengan hidup. Solat dengan tauhid is very powerful. Rugi kalau kalian tak masuk. It's very powerful. ICS ni pula, dia ubah hati. Macam mana saya nak reprogramming hati tuan-tuan balik untuk dia hidup. Agar hati itu bertindak, melakukan tindakan dia untuk membantu kita sampai kepada khusyuk solat. Dan kita ada event solah. Solah tu pula dia betulkan anggota. Tubuh badan, tangan, kaki, takbir, salam. Jadi kalau ikut program awal iaitu NBS, nak baiki solat. Jadi ICS ni agak advance. Program yang berlangsung selama 1 minggu. 1 minggu yang kami sediakan untuk tuan-tuan khas PKP ni. Maaf tuan-tuan rumah tuan-tuan dah upgrade dah. Kereta tuan-tuan dah upgrade dah. Pakaian tuan-tuan dah upgrade dah. Apa lagi? Maka solat bila lagi kita nak upgrade? Dan sedangkan kita mengharapkan apa yang kita belajar selama ni. Pengalaman saya buat program, kalau tanya bab bacaan, mostly mengatakan bila last bacaan di tasmik? Waktu sekolah dulu. Kebanyakan mengatakan bila hari terakhir last Fatihah kamu didengar, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat salam, waktu sekolah dahulu. Tuan-tuan, agak-agak 30 tahun, 40 tahun, dan adakah bacaan tu semakin baik atau tuan-tuan pun tak tahu di manakah level bacaan tuan-tuan pada hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Baik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, NBS juga kami sediakan dengan cara percuma. Tak timbul isu tuan-tuan mampu ke tidak. Syarat internet dia bayar sendiri. Takkan internet tuan-tuan pun hampa nak bayar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir sekali. Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan dari Bahar Khalif, ya kathiral fudul qassir qalilan qad farashtal fudul ardan tawilan qad akhasta bil qabih bihazzin faskutil ana in aratta jamilan. Wahai orang-orang yang bercakap tapi tak mengerti pun, kurangilah. Sesungguhnya kau telah menghamparkan perkataan yang tak berguna dengan panjang dan lebar. Telah kau ambil bahagian dari berbagai keburukan. Maka diamlah kini jika kebaikan yang engkau kehendaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar tak syair tadi? Boleh saya ulang balik? Wahai orang-orang yang banyak bercakap tapi tak mengerti, kurangilah perangai itu. Sesungguhnya kau telah menghamparkan perkataan yang tak berguna dengan panjang dan lebar. Telah kau ambil bahagian daripada pelbagai keburukan. Tu punca keburukan tu. Maka diamlah kini jika kebaikan yang engkau kehendaki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas? Dalam sebuah hadis yang lain, Abdul jihadi in tujahid nafsaka wa hawaka fi zatillah. Jadi seafdal jihad itu iaitu berjihad je kamu pada hawa kamu, nafsu je kamu. Lidah termasuk hawa kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini tuan-tuan, kita dapat memahami bahawa jihad itu besar, tetapi berdiam itu lebih besar. Berpuasa itu hebat, tetapi berdiam diri itu lebih hebat. Dan bersedekah itu amalan yang tertinggi, tetapi berdiam diri itu terlebih tinggi. Solat merupakan puncak bagi agama, tetapi berdiam diri itu merupakan kesudahan bagi segala kebaikan dan perkara. Jadi tuan-tuan, 4 lawan 1. Solat lawan dengan diam, diam menang. Puasa lawan dengan diam, diam menang. Sedekah lawan dengan diam, diam menang. Dan jihad lawan dengan diam, diam menang.
Alhamdulillah. Jadi banyakkan berdiam diri. Kalau tuan-tuan tak tahu teknik nak berdiam diri, insya-Allah saya boleh bantu tuan-tuan dalam program-program yang kami sediakan. Jelas? Okey. Jadi ayuh perbanyakkan beramal dan besok kita akan belajar pula keutamaan diam yang membandingi pahala puasa, solat, sedekah dan jihad. Kesenambungan lagi besok. Okey. Jadi ma'assalamah wal liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Terima kasih kepada tuan-tuan yang like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Itu mendandakan tuan-tuan suka berdakwah. Tuan-tuan suka kepada menyebarkan kebaikan. Ingat tuan-tuan, dakwah adalah tugasan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum daripada itu, dengarkan sedikit bingkisan tuan-tuan. Saya selalu kata, ya Allah, macam mana saya nak betulkan solat saya ni, saya rasa macam tak confident sangat. Tapi bila Ustaz buat dengan cara lain semalam, saya rasa macam, ya Allah, inikah dia. Saya selalu macam tak confident diri saya. Saya bukan saya tak cari ilmu Ustaz, saya cari sana sini, belajar sana belajar sini. Tapi alhamdulillah syukur sangat sebab dalam Allah izinkan saya masuk kelas Ustaz. Baru saya rasa macam rupanya solat tu sebenarnya Ustaz bawa dalam cara yang berbeza. Lain daripada saya pergi tempat-tempat lain di mana saya merasakan saya ni tak boleh, tak sempurna macam, yalah, kenapa saya tak boleh kucuk ya, kenapa saya tak fokus, kenapa saya selalu kata, ya Allah, macam mana saya nak betulkan solat saya ni, saya rasa macam tak confident sangat. Tapi bila Ustaz buat dengan cara lain semalam, saya rasa macam, ya Allah, inikah dia. Macam saya rasa beban yang dalam jiwa saya yang saya merasa saya ni Allah tak terima solat saya ni. Saya selalu ada macam itu. Jadi saya rasa macam inilah dia yang saya rasa saya minta ni, sebab Ustaz membawa cara yang lain. Sebab saya rasa bila saya masuk grup-grup macam mana, saya rasa orang tu caranya saya ni tak tahu apa. Macam itulah saya rasa. Jadi sebenarnya program memang bagus. Memang there's no doubt. Memang tak ada silap program ni. Wajar diteruskan. Malah Kak Mak rasa baik, lagi bagus kalau lebih diiklankan biar ramai orang dapat manfaat daripada program ni. Sebenarnya program ni memang bagus. Memang there's no doubt. Memang tak ada silap program ni. Memang tujuan orang ustaz ni pun memang untuk menggalakkan untuk orang faham, untuk lebih khusyuk solat kan, semua untuk kebaikan. Memang tak ada, memang wajib diteruskan. Mengucapkan Ustaz terima kasih banyak. Semoga Allah bagi Ustaz kesihatan yang baik untuk terus berdakwah, menyampaikan kebaikan kat semua orang, dan mudah-mudahan lebih ramai lagi orang di luar sana yang nampak apa yang Ustaz lakukan. Memang benda ni tak lain tak bukan daripada semua kita nak mencari redha Allah. Mudah-mudahan ramai lagi orang kat luar sana yang akan join Ustaz lah, insya-Allah. Amin.